بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini kasih dan bersih kita berbagi Ustaz Sofi Abdullah, alhamdulillah yang dapat bersama kita lagi pada pagi ini. Semua tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi kita kepada rumahnya. Allah Subhanahu Wa Taala diberi satu bersama kalam Allah, bersama Ustaz kita untuk menguraikan memberi kepahaman kepada kita. Alhamdulillah kita bersama Ustaz hari ini surah Ar-Rum ayat yang ke-54 dan muka surah Al-Quran 410 ya, surah 410 Allahumma ladzi farqahu. InsyaAllah mari kita bersama Ustaz untuk mendapat kepahaman pada ayat surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatihi ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Inna ahsanal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa dhalalatin finnar. Allahumma zakkirna bima nusina wa 'allimna bima jahilna wa aslih anfusana wa ja'al Qur'ana akhlaqana. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita hadir di masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dan langsung untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita cuba untuk hayati dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Di mana kita semua keberadaan kita di masjid satu keberadaan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang saya selalu sebut bahawa orang yang di masjid ini ada beberapa kriteria Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah nazalat alaihim sakinah, Allah Subhanahu wa taala akan beri ketenangan. Yang kedua, hafat alaihim malaikah, di mana bila kita dijaga oleh Allah Taala malaikat-malaikat bersama-sama kita. Yang tiga ialah waghasyatumur rahmah, bila kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah wa dzakarallahu fi man 'indah, di mana nama-nama kita akan dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat-malaikat. Itulah istimewanya orang yang sangat mujahadah untuk sama-sama belajar di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita sekarang ini berada di hijrah baru, dan kita berdoa supaya baru belaka dalam kehidupan kita, semangat baru, keazaman baru, dan ketaatan lebih daripada biasa insya-Allah taala. Di mana selalu kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang, kemudian dia ni comel amalan dia. Kita doa supaya tahun baru ni, hari-hari yang kita lalui, masa-masa yang kita lalui, insya-Allah supaya kita minta Allah Taala memudah kepada kita untuk isi dengan amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma penghayatan hijrah sebenarnya, sekarang sebenarnya hijrah sebenarnya adalah kita meninggalkan perkara yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, senang menawi hijrah ila wa meninggal perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep ataupun muhaitan hijrah senang yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. Di mana kita cuba ikhtiar hijrah, tinggal sebanyak mungkin perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk pembahasan kita, insya-Allah ayat-ayat ke-54. Menceritakan kita cuma habiskan hari ini, insya-Allah kemudian. Seperti biasa kita akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفن الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pada ini. Tuan-tuan dan puan semua, kita dah bincang pada minggu sebelum ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia bawa
berbicara tentang Allah Ta'ala bukti kuasa dia melalui angin atau melalui hujan dan sebagainya. Itu semua adalah kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba nak ajar kita, nak cuba ajar kita supaya kita faham inilah sebahagian daripada kuasa-kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada tahun ini insya-Allah Allah Ta'ala akan bawa kita supaya kita melihat proses kejadian kita ni. Cuba kita perhati dalam kehidupan kita bagaimana Allah Ta'ala proses dan bagaimana perkembangan kehidupan yang berlaku ni kita cuba tengok. Kalau benar-benar kita perhati maka insya-Allah ini pun sebahagian daripada kita akan tengok bagaimana kehebatan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cipta manusia dalam bentuk berbagai-bagai. Ayat ini adalah Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah Ta'ala yang ciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu kuat setelah keadaan lemah itu, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Tentu Allah Ta'ala cuba bawa kita tentang bagaimana proses ataupun peringkat kejadian manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali Tuhan kata kita ni jadi dalam keadaan lemah sekali, ada lemah kita. Allah Ta'ala cipta kita daripada tanah, kemudian daripada air mani, itu lemah sekali. Dan kemudian lemah ni kita boleh tengok lah benda tu kan memang lemah semua lah. Kita penciptaan kita daripada awal, daripada macam sebut tadi lah, daripada tanah ataupun daripada air mani kan. Dalam ayat yang saya kata main apa nak air yang penting kan. Kemudian lepas tu pula sobari langkah kedua ialah summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kuasa kita, kalau mau kuasa kuat sikit, kuasa kuat sikit, jadi orang muda, jadi apa, jadi gagah dan sebagainya. Benar-benar gini tuan-tuan semua, kita boleh tengok dalam kehidupan kita kan. Tuhan nak cuba nak ingat balik. Macam saya sebut semua lah, kadang-kadang kita kalih, kita rasa tak ada apa satu kan. Yang proses yang berlaku tu sebenarnya kita perhati satu proses yang ditunjuk yang begitu unik, di mana perkembangan yang berlaku adalah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebablah kehidupan kita sebenarnya kita faham daripada ayat ini, kita tak ada apa satu pun. Kehidupan kita adalah satu kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada lemah je cuba tengok, kecek pun tak boleh, cuba tengok daripada kecil, tak boleh buat apa satu kadang-kadang kan. Kemudian bagi lepas tu pula jadi kuat, jadi kaum muda, jadi dewasa, jadi sehat segar dan sebagainya kan. Jadi orang muda boleh berlari, boleh kejar satu dalam keadaan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan semua, makna kekuatan tak sampai situ, mana bukan segala-galanya. Yang nak cerita ni, yang diri kita ni saya sebut tadi, dia atur oleh Tuhan. Lepas tu pula lepas kuat kelik semula kepada apa? Pada lemah balik semula kan. Maknanya kalau kita rasa kuasa kita boleh sekat sangat. Kalau mana kalau kita rasa kita ada kemampuan, kita kalau boleh nak umur 18, umur kalau ke mana? Nak umur 20, so umur dah kena segar kita. Tapi perjalanan itu berlaku. Siapa yang atur benda kita kan? Kalau kita rasa kita ni hebat, kita ni kuat, kita ni pandai, kita ni apa ni engineer yang kita hebat, katakanlah, apa tak boleh sekat perjalanan kita nak mana yang kita atur kan. Tak ada orang kalau boleh nak berlaku umur 18, 20 dan sebagainya, umur cukup cegah yang boleh buat segala-galanya. Tapi perjalanan yang berlaku tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kata lepas daripada lemah, kemudian lepas pula lepas daripada jadi kuat, jadi muda, gabung segala, kemudian lepas pula mimpak ni kuat dan ta'fan wa syaibah. Lepas tu jadi lemah, jadi bubat. Mana berlaku pada kita hari ni kan. Jadi lemah balik semula, tak sedih pula, ke ada lagu mana. Kalau boleh nak umur 18 macam saya sebut tadi, macam mana perjalanan dan satu perjalanan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuasa kan. Macam kita dulu ni dah tua, kadang-kadang umur ni tak gagah dah. Dulu nak beramak anak, boleh lah ni amat cucu, tak kadang-kadang kan. Ceritanya itulah keadaan yang berlaku pada hari ini. Ini semua tentu menggambarkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita tak ada apa satu. Sebenarnya yang saya sebut tadi lah, kita sebenarnya perjalanan hidup kita telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya benar-benar ni, kalau kita buat itu betul, kita akan rasa tak ada apa kita. Dan kita akan rasa di sana ada yang maha kuasa, yang mengatur, yang ngurus kehidupan kita daripada selemah-lemahnya kepada kuat, kemudian lemah balik semula.
Sampai pergi ke akhir sekali memang tak boleh jalan pula, klik semula pula. Dulu kita lahir dia kena tak boleh jalan, mula akhir sekali tua-tua lah sekali berjaya tak boleh jalan pula lepas tu. Ini semua tuan-tuan semua adalah gambaran kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula kita berlimpah daripada ayat ni, maknanya kita ni tak ada gambar satu lah kita ni. Perjalanan hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga pula kita berlimpah daripada ayat ni, maknanya kalau sebelum ni kita bincang tentang orang kafir yang ingkar hari kebangkitan kan. Kalau kita faham daripada benda-benda gini, kita akan nampak mana mudah saja bagi Allah Ta'ala. Kalau benda gini Tuhan boleh buat, peraturan hidup gini Tuhan boleh buat, maka perjalanan hidup lepas daripada mati juga dia mampu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Tuhan Maha Kuasa. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yang pentingnya ialah yakhluqu ma yasha'. Tuhan boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Perjalanan hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada semua orang kadang-kadang umur tak sampai 50 dah Tuhan dah bagi kelemahan dah ke dia. Dia dah tak hati dan sebagainya. Banyak berlaku macam tu kan. Itu semua adalah perancangan ataupun ketetapan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Sebab itulah kembali kepada saya selalu semua kan. Tuhan ni dia ajak kita kepada percaya dia, beriman kepada Tuhan ni dengan cara mudah-mudah begini ya. Dia ajak supaya kita berfikir. Dia panggil adillah al-aqliyah. Kita boleh memikir. Bahawa ni kita memikir tentang kejadian langit, kejadian apa dia hujan dan apa semua kan. Kerana kalau benar-benar hati kita hidup, akal kita berfungsi, kita akan rasa di sana ada Maha Kuasa. Mikirlah boleh terpati pada body kita ni. Ada ayat lain, afala dia ni afi anfusikum afala tubsirun. Pada kamu tak tengok tu. Sebab tu kalau kita perhati seperti dalam ayat tulisan ni kan, kalau kita perhati bagaimana proses kehidupan kita tu, kita rasa ini satu bentuk apa dia ni, proses yang diatur oleh Maha Cipta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yakhluqu ma yasha'. Allah Ta'ala dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan lagi apa dia ni Maha Kuasa. Masa itulah tuan semua. Itulah kita ni. Sebab kamu kita diminta sembah Tuhan, kita diminta tunduk pada peraturan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan dia ahli, dia tahu. Kemudian Allah Ta'ala ni qadir, Maha Kuasa. Kita nak tunduk peraturan hidup kita, nak tunduk apa dia ni, nak sembah ke apa semua, kita sembah kepada apa dia ni yang Maha Kuasa macam ni lah. Yang Maha Kuasa Al-Alim, kemudian Al-Qadir. Al-Alim yang Maha mengetahui segala-galanya, kemudian yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Itulah antara apa dia ni, sifat-sifat Allah Ta'ala tentu semua. Kalau kita boleh kaji, kalau boleh baca kan, Al-Alim ke Al-Qadir ke apa dia ni, maka insyaAllah kekuatan dia berbina satu perasaan daripada hati kita, bagaimana kita akan rasa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas daripada itu pula yang kita akan masuk ayat kedua ini ialah Allah Ta'ala cerita tentang keadaan hari bangkit. Kita akan masuk tentang apa dia ni, kebangkitan, dan kita cuba tengok bagaimana keadaan yang berlaku, bagaimana sikap semua orang yang tidak beriman apabila berdepan dengan hari kebangkitan. Ayat ke-55 wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang yang berdosa bersumpah bahawa mereka tinggal di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan daripada kebenaran. Tentu sama sekali satu episod yang berlaku di hari kiamat lah. Allah Ta'ala sebut apabila berlaku di hari kiamat ni, maka di sana ada satu kumpulan manusia yang hidup dalam dunia ni memang hidup dia lalai lah. Hidup dunia tidak beriman kepada kebenaran. Bila sampai hari akhirat, dia tengok benda tu berlaku, maka dia sumpah. Dia kata apa? Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Dia kata sekejap, dia kata sumpahlah. Seolah dia menafikan apa dia ni, apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Maknanya dia ada alasan. Dia kata apa dia? Dia kata sebenarnya hidup dunia ataupun semalam kata dalam kubur sebentar kata dia. Tak pernah sabar, sepatut bagi ruang panjang lagi lah. Dia kalau ke mana kan? Bila dia kena sesa di hari akhirat, dia mula buat alasan. Sebenarnya hamba ni sebentar, patut bagi masa lagi. Kan?
Macam kita lah ya, sebentar apa macam kita kecek learning lah. Ya, kita bagi masa tu lah, tapi bagi orang yang lalai bagi dia sekejap apa-apa tak bagi masa lagi, nyo sikit lagi kan. Nak beramal kuliah dia perlu lagi dan sebagainya. Maknanya dia supuh ni sebenarnya, supuh atas asal cari alasan lah. Nak cari alasan dia nak bujuh, maknanya tak munasabah lah. Dia diseksa, dia dihukum ke apa semua dengan sebab dia tak lama sangat dalam kehidupan dunia ataupun tak lama dalam kubur. Ceritanya orang yang masalah ni kadang-kadang gitu lah. Sumpah tu jadi main dia lah. Tu lagu mana? Orang dia kata tak padas, sepatutnya bagi masa lagi kan. Sepatutnya bagi lagi 40 tahun lagi kan. Bagi orang kafir gitulah. Tapi bagi orang ini kalau boleh kasih lama pun tak apa, sebab alasan akhirat ni lebih hebat lagi tu lagu mana. Ini antara semua antara alasan-alasan yang Allah Ta'ala paparkan kepada kita di antara rasa orang yang jahat ataupun orang tak beriman dalam kehidupan dunia ni. Apabila kebangkitan berlaku, dia mula alasan lah alasan nak membenar apa bagi nak alasan supaya apa dia ni nak mengatakan dia ni memang tak masalah berlaku macam ni. Patutnya bagi masalah bila dia sepatutnya nak jadi orang baik ni mungkin 20 tahun, sepatutnya tambah lagi 20 tahun dan sebagainya. Inilah alasan-alasan yang kita dengar sekali di dunia berlaku macam tu kan. Kalau sekolah apabila cikgu besar kata apa, kalau boleh ada masalah lagi ustaz dia kata kan, pada masa bagi dia cuma pasal kurangan kan, pasal kurangan masa bagi banyak pun kadang-kadang gitulah apabila tak faham matlamat hidup dan sebagainya. Itulah tentu semua dipanggil yuksinul mujrimun ma labisu wa rasa'ah. Orang yang jahat atau kafir bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala kata dia sebenarnya sekejap dia duduk di kubur, dalam kubur ataupun sekejap dia duduk dalam dunia. Dan sumpah ni bukan sumpah semati tak ni. Macam saya sebut tadi lah, dia lebih kepada nak cari alasan. Maknanya dia tak jadi orang kerana tak diberi ruang yang begitu lama untuk dia beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Dan kembali pada saya sebut tadi lah, bagi orang lain itulah. Tapi bagi orang beriman, dia tak ada masalah cepat tak apa, sebab dalam akhirat banyak Allah Ta'ala akan sedia tempat untuk dia dan subuh ni sebenarnya antara kononnya sungguh lah panggil subuh kan. Kalau dunia ni, kalau dunia sekarang ramai kalau ini subuh kita dua alasan. Dalam dunia ni banyak berlaku subuh kononnya benar betul pada tak salah sebagainya kan. Atau kalau tu kita tengok dalam kisah Iblis pun dia subuh juga nak meyakinkan Nabi Adam AS supaya makan pokok dalam buah dalam syurga tu kan. Pokok sama rumah dia subuh nama Tuhan sebagainya kan. Tapi subuh tu bukan subuh semata tidak lah, dia ada benda di sebalik tu bagi begitu juga. Mana dia subuh ni terasa cari alasan kononnya masa tak cukup untuk dia berada di dunia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada dua pandangan ulama lah. Malabisu wa rasa, ada semua ulama kata di dunia, ada semua ulama kata dia subuh semasa dia berada dalam kubur. Bagi dia nak panjang lagi lah kan, bagi boleh supaya tak dibangkit dan sebagainya kan. Kemudian wakata dikatakan mulfakun. Dalam dunia dulu gitu juga dia lari daripada kebenaran. Itulah tuan-tuan semua nak cerita satu keadaan yang berlaku di mana orang jahat, orang tak beriman ni bila berdepan suasana di akhirat, itulah dia cuba cari alasan-alasan berbagai-bagai. Kemudian dia tak khabar dan kehidupan dunia dulu dia adalah orang yang lari daripada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan itu tadi, dalam keadaan dia buat alasan kita, kemudian dijawab oleh orang beriman pada hari kiamat kan. Kemudian dijawab oleh orang beriman, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si fa hadha yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Okay. Kata dia orang-orang beriman ni ataupun orang molek pada hari akhirat apabila dengar alasan atau sumpah yang dibuat oleh orang kafir tadi, dan orang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang kafir, orang diberi ilmu dan iman, kita nak sekali waktu lah. Sebab kalau ilmu dan iman ni masalah juga kan. Sebab tu Allah Ta'ala kaitkan iman dan ilmu. Sebab itulah sebaik-baik manusia ialah
Orang yang dipandu ilmu, yang dipandu oleh iman, ataupun pada ilmu itu bawa dia kepada kebaikan. Orang-orang yang diberi ilmu dan diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kafir, sesungguhnya kamu telah tinggal dalam kubur atau dalam dunia menurut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kebangkitan. Kau secakaplah nanya apa yang berlaku, Allah Taala tetap dah, kan? Alasan gapo-gapo tidak ada guna pun, kan? Alasan kalau nak bagi alasan memang banyak sangatlah. Yang penting kamu duduk dalam dunia, kau duduk akhirat adalah duduk dalam kubur kau, itu satu ketetapan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi dah. Berapa lama kau tak kira lah, yang penting ini satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum ta'lamun. Maka orang ilmu tadi kata kepada dia, kata dia, maka inilah hari bangkit, hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak menyakininya. Kemudian orang sedangkan inilah hari kebangkitan. Dulu kamu bermarah, kamu berkata tak berlaku hari kebangkitan. Apabila Nabi ajak supaya beriman hari kebangkitan, dia tolak dan ingkar. Hari ini tengok apa yang kamu ingkar sudah berlaku dah pada hari ini. Sebelum kamu tolak, sebelum kamu tak percaya, sebelum kamu alasan-alasan berbagai-bagai, akhirat atau kiamat kebangkitan tidak akan berlaku, maka hari ini dah berlaku dah. Di mana yang kamu disaksi pada hari ini. Ini antara ucapan dia ni, ucapan orang beriman lah, sebagai nak balas apa ni sumpahan ataupun alasan yang cuba dikumpulkan oleh orang yang tetapi maknanya dia rasa dia tak cukup dalam kehidupan dunia untuk bina diri dia, kan? Dia rasa macam itu. Sedangkan maknanya hidup dunia pada kubur kau itu satu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kebangkitan pasti akan berlaku semana kamu tengok pada hari ini. Ini jawapan orang beriman kepada sumpahan yang terbaca tadi, yuksimul mujrimuna apa dia malabithu wa irsa'. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bayangkan lagi, sebut lagi tentang apa yang akan berlaku hari kiamat. Fa yawma idzil la yafa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa hum la musta'tabun. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi. Pada hari akhirat tak ada apa lah dia. Akhirat hari pembalasan. Alasan gapo pun tak ada alasan dah. Lepas tu saya kata la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum. Tak ada alasan gapo. Bagi alasan macam mana sekalipun tak ada gapo satu, sebab akhirat bukan hari beralasan. Akhirat hari akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu telah diberi masa dalam kehidupan dunia dah 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun untuk kamu apa dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila masa yang diberi kamu tak guna betul-betul, maka lepas tak ada dah alasan yang akan berlaku dari akhirat. Alasan kata apa dia ni, yang kita bicara ada alasan kerana sikit apa dia ni tak lama bagi masa kita dalam kehidupan dunia, ataupun alasan banyak nak cakap beralasan. Tak. Kalau orang yang jahat ataupun orang yang beralasan, 1000 alasan dia boleh bawa. Kalau ke mana? Tapi Tuhan kata akhirat ni bukan tempat dia untuk beralasan. Ini satu penjelasan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan semua ayat ini sebagai peringatan kita lah, supaya kita sentiasa apa dia ni bersedia semua dalam kehidupan dunia. Maknanya tak boleh alasan ke apa. Sebab apa tak semaya saya baru cucu dah. Bapa tak semaya cucu saya lama kadang-kadang. Ada semua orang sampai begitu kadang-kadang. Saya cucu sampai semaya betok dah kadang-kadang. Banyak alasan-alasan yang kita boleh kumpul kadang-kadang. Tak boleh semaya sebab tak boleh semaya semua sebab saya kerja banyak. Tak ada. Bapa tak pergi ngaji, orang ngaji dia di masjid. Saya pun tak ada, saya ada tidur lagi apa semua. Kita ada hidup dunia, kita boleh beralasan. Akhirat tak ada lah, ditutup oleh Allah Ta'ala. Bayau ma'idillah yafa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum. Pada hari itu tidak ada uzuran ke apa, tak ada lah, tak boleh beralasan ke apa. Yang kedua pula akhirat walahum musta'tabun, mereka tak diminta bertaubat, tak ada lah. Kalau dunia kita tertaubat lah demo, kita jumpa orang salah taubat lah, akhirat tak ada, kita tak pelawar dah benda-benda gitu. Sebab akhirat bukan masa kita bertaubat dah, masa bertaubat dah lepas dah, masa kita kembali kepada Tuhan dah lepas dah, cuma masa pembalasan yang saya sebut tadi lah.
Ini adalah semua satu penegasan daripada Allah Ta'ala. Maknanya wahai manusia, buat kerja lah, beramal dalam kehidupan dunia, nak taubat-taubat dalam kehidupan dunia kan. Janganlah lepas ni nak cuba taubat, cuba balik semula, tak boleh lah kan. Macam kita dengar semualah, saya dah sebut semua dalam ayat sejarah tu kan. Apa dia ni, Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna mungkin balik semula tu. Tak adalah saya tak ada apa kan. Tak ada kata yang hamba dulu memang tak faham lah, kena klik semula tu ada. Hamba dulu begini tak ada alasan ke apa, tak ada. Sebab itulah masa itu cukup dalam kehidupan manusia 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ni memang sudah cukup untuk dia cari kebenaran. Sudah cukup untuk dia membina amal dia. Sudah cukup untuk dia membina ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak ada ruang untuk dia apa dia ni, apa dia akhirat, tak ada ruang dia untuk balasan. Okey, besar dalam masalah apa dia ni. Kemudian yang berikut pula terus Allah Ta'ala sebut tentang apa dia ni, tentang berikut pula ialah tentang apa dia ni, kepentingan Quran dan Al-Quran kali. Quran ni kan, waktulah kita syukur sangat kita boleh Quran, orang lain tak ada panduan macam ni kan. Allah Ta'ala sebut di antara tugasan Quran, kerja-kerja Quran, wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dalam Quran itu semua Allah Ta'ala bagi penjelasan segala-galanya kepada kita. Bagi dalam bentuk berbagai-bagai penjelasan. Yang penting nak bagi tahu manusia kebenaran. Dia benar, kalau dia salah. Kan? Dia bagi dalam bentuk berbagai, bagi dalam bentuk cerita. Kadang-kadang penjelasan dalam bentuk apa, dalam bentuk bawa perumpamaan. Kadang-kadang penjelasan dalam bentuk bawa sejarah-sejarah lama dan sebagainya. Berbagai-bagai bentuk terhamari dalam Quran ni. Yang penting nak sahabat apa, nak supaya kita jelas bahawa dia benar, dia salah. Kan? Inilah tugas-tugas Al-Quran. Sebab kita ada alasan sekali buatlah. Sebab apa dah mau tak hidup. Sebab kami tak ada penjelasan kan. Dalam Quran inilah pelakon terus. Dan sebab itulah kita dengan Quran ni kalau boleh lah kita kena rapat dengan dia. Kan? Kita nak tengok bagaimana peraturan hidup yang diatur oleh Quran ataupun penerangan Quran dalam bentuk berbagai-bagai, kita nak tengok semua. Sebab tu kita bila kita bincang Quran, di sana hak yang kita benar-benar tunai Quran. Asal Al-Banna rahimahullah ta'ala bila dia bincang tentang Quran, dia kata dia sebenarnya sana ada kewajipan kita dengan Quran. Oleh kerana Quran besar peranan dia dalam kehidupan kita ni, apa tanggungjawab kita dengan Al-Quran sekali. Yang pertama sekali kata yang Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, yang pertama sekali adalah kita kena dalam hati yakin Quran adalah penyelesaian kepada segala masalah manusia. Kan? Kita dalam hati kita tak ada kitab lain, tidak peraturan lain, tidak ada undang-undang lain yang boleh menyelesaikan kehidupan manusia kecuali apa dia ni, apa yang dibawa oleh Al-Quran kan. Itu di antara benda yang perlu kita etikot, kita perlu yakini. Sebab mana yang kita baca tadilah, Tuhan itulah pelakor kan, kebenaran dia, Tuhan itulah pelakor amanah batin dan sebagainya. Sebab itulah maknanya kalau kita baca betul-betul apa dia ni, kita patutlah kita diminta supaya apa dia ni, apa pertama saya sebenarnya kita kena meyakini lah. Meyakini maknanya Quran adalah penyelesaian kepada persoalan manusia sejagat. Okay. Cuma kita lah kadang-kadang musuh Islam ni, dia cuba nak mengelak kita daripada benda tu. Bila sebut musuh ni maknanya antara syaitan kan, ataupun orang putih sendiri, orang-orang yang penjajah tu. Dia cuba nak jauh kita daripada Quran, dia buat betul berbagai-bagai. Syaitan tu masa mudah. Sebab tu satu masa ada satu orang Perdana Menteri Inggeris, boleh dia mari Mesir. Dia kata dia bukan Quran, di parlimen dia di England dan di London. Dia bukan Quran. Dia kata selama mana benarnya dipegang oleh orang Islam, maka kita tak boleh memasuk dia. Kan? Dia ni tahun-tahun lama dah tu, dia faham makna Quran sebagai panduan hidup manusia. Selama ni kita pegang barang dia kata dia, kita tak boleh nak menguasai orang Islam. Sebab tu dia orang sekarang ni bertindak, cuba cari jalan bagaimana nak menjauhkan kita daripada Al-Quran. Macam ni lah kita wasak lebih besar daripada Quran kalau mana. Kan? Quran ni tak baca mana kadang-kadang kita lah macam tu. Bagaimana kita nak jadikan Quran sebagai panduan? Quran baca dulu.
Kan? Sebab itulah Al-Banna rahimahullah ta'ala dia pesan kepada pengikut dia dalam tazkirah dia kata dia, pertama sekali kita kena yakin kewajipan kita Quran ni, kita kena yakin bahawasanya Quran adalah penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua pula ialah kewajipan kita Quran ialah kita kena apa dia, kita kena baca dia. Kan? Kita kena baca, sibuk-sibuklah ke mana pun memang kita kena baca. Kan? Kita kena baca Quran. Sebab itulah saya nak sebut cerita sebelum ni lah. Apa dia orang dulu kadang-kadang tak selesa kalau tak boleh baca Al-Quran. Walaupun tengok ataupun baca 1-3 ayat. Kan? Ini antara sikap salafus soleh. Orang yang telah dikerjakan Allah Ta'ala sibuk macam mana sekali habis-habis dia tengok saja Quran ataupun dia baca 2-3 ayat. Sebab itulah kita pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Dia kata gambar di antara ucapan yang dicatat dalam sejarah. Ini dia baca Quran walaupun sibuk jadi raja. Pemerintah dia memang luar takluk ke dia dulu. Walaupun begitu, kita maknanya kisah dia tidak ada alasan bagi kita sibuk sampai kita boleh baca Quran, kerja banyak sangat. Tapi kalau banyak nak balik kerja Umar bin Abdul Aziz jauh lah. Gapo dia kata dalam ucapan dia tak ada yang catat sejarah, kata dia ini apa dia, akhafu an akuna mimman yattakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dia sebut pada dalam ucapan dia kata aku bimbang takut. Dia baca walaupun sikit ayat Quran setiap hari, dia bimbang takut termasuk golongan yang ketepikan Al-Quran tadi. Kalau kita baca dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut wa qala ar-rasul inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kan? Di mana dalam Quran Allah Ta'ala sebut bagaimana Rasulullah ni mengaduhai kepada Tuhan, di mana kaum aku ni memang ketepikan Quran tadi. Kan? Sebab itulah kata dia, saya tak sedia dia orang termasuk golongan ketepikan Quran, dia baca juga walaupun sikit 1 ayat dalam 1 hari. Kan? Ataupun saya pernah sebut cerita sebelum ni bagaimana orang dulu, kan, saat-saat anak mati masa lagi nak baca Quran, dia bimbang takut berlalu dia 1 hari dia tak boleh baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fihi al-Quran. Aku bimbang takut berlaku di 1 hari aku tak boleh baca, aku tak berlalu di 1 hari aku tak baca Quran. Itulah kebimbangan yang ada pada orang dulu. Maknanya dia faham sebab Quran itu tu semua bukan hanya sekadar pada tepek, bukan sekadar duduk tapaga kan. Tapi Quran baru perlu diimani, perlu dibaca. Yang tiga pula kewajipan kita adalah kewajipan kita beramal menghayati Quran. Kan? Ini yang kita usul setiap hari ni, kita ngaji juga. Kita nak faham Quran bukan hanya sekadar maklumat yang kita simpan kepala kita, tidak. Dan kita nak supaya terjemuh apa yang Quran ni dalam realiti kehidupan kita. Ini yang kita nak lah. Inilah generasi Quran yang dibina oleh Nabi SAW dulu, di mana sahabat, di mana kehidupan Quran kita boleh tengok melalui pribadi-pribadi dia. Itulah ketua semua di antara benda yang disebut di Al-Banna dan ulama-ulama lain tentang tanggungjawab kita kepada Quran. Sesuai Quran ni adalah penyelesaian kepada segala-galanya, sesuai kepada Quran sebab Quran menjelaskan segala-galanya kepada manusia. Bahkan darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Ayat yang ke-58 lagi kata dia, dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah kafir itu akan berkata kamu hanyalah orang yang membuat kepalsuan belaka. Nak cerita bagaimana Allah Ta'ala tutup hati Allah kafir ni tuan semua. Sampai mereka maknanya kalau dia nak bukti kebenaran Nabi, tunjuk mukjizat-mukjizat berbagai-bagai kan. Mari gini baru dia. Tapi tak ikut dia orang. Kalau mari tanda-tanda kuasa ke apa pun dia tak beriman juga. Kan? Macam saya telah bincang pada minggu lepas kan. Masa Nabi Musa apa dia ditolak tukar jadi ular. Tak beriman juga, apa dia beriman. Sebelum ni minta tunjuk pada aku kebenaran kamu. Benda yang pelik-pelik ke apa semua kan, Tuhan tunjuk, tak beriman juga. Sebab apa? Sebab beriman dia masalah hati tu sebelum dia bukan masalah apa dia. Kan? Kalau hati tak bersedia untuk tunduk kepada kebenaran, mari ke apa pun dia tidak akan guna. Waktu Al-Quran kalau kita baca dalam juzuk ke-8 tu, wa annana nazzalna alaihim malaikah. Kalau tu malaikat boleh sebut pun dia tak percaya juga. Kan? Sebab hati dia memang tak setia dengan kebenaran. Sebab itulah Nabi SAW disebut oleh Allah Ta'ala, kalau kamu wahai Muhammad ni bawa tanda-tanda kuasa ke apa semua pun,
Dia nampak barang-barang tu. La yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Mesti orang kafir dia kata yang sihir ni. Ini biasa yang ini kan. Kita banyaklah alasan-alasan berbagai-bagai. Kan? Ini kita semua kita kalau benda jadi macam ni kan. Kita nak tunduk kepada kebenaran. Waktu yang kita nak sama. Kan? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah saya kepada kami kebenaran dan kami akan ikut kebenaran tersebut. Kan? Dia orang ni dah lah walaupun nampak benar depan, bukan nafsu dia tak sih, hati dia tak sih tunduk, sikap dia takabur dan sebagainya. Akhir sekali dia alasan berbagai-bagai. Kan? Akhir sekali kata in antum illa mubtilun. Ni benar ni sahih ni. Benar ni tak pakar bukan macam tu. Kan? Inilah sikap-sikap yang ada pada dulu macam tu. Sebenarnya ibu ada juga mungkin pelaku tak serupa lah, melukis, berjahat ataupun Abu Lahab. Cuma ni mungkin orang lain pun tak yang punya apa dia ni perangai sama dengan apa yang kita bincang pada hari ni. Kan? Nak tunjuk kebenaran, orang tunjuk kebenaran hujung-hujung apa tak saya terima juga. Kan? Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Sebenarnya itu kesimpulan duduk sini lah. Dan dia tak saya tunduk pada kebenaran walaupun jelas ada barrier kan. Sebab demikian Allah Ta'ala mengunci hati orang yang tidak mahu memahami. Allah, inilah kita bimbang sekali lah. Takut-takut sampai masuk saya kunci hati, kata saya lah. Mau sebut gabu-gabu apa memang takkan laku dan tidak akan dihayati oleh manusia yang ada macam boleh. Alhamdulillah. Kan? Sebab itulah kita doa semua kepada Tuhan yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik dan sebagainya. Kita minta Allah Ta'ala sentiasa hidup hati-hati kita. Tentu semua hidup hati dia bukan mudah-mudah juga. Kan? Hati ni dia hidup dia dengan kita basahi dengan benar-benar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kan? Dia tak mari dalam bentuk selalu kan? Kan? Maknanya dia ada proses-proses. Kalau kita belajar kita akhlak ataupun tasawuf kita panggil, di sana ada proses-proses bagaimana kita menghidupkan hati kita. Kan? Itulah kita semua Allah semoga Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita lah. Okay. Inilah antara sebab yang menjadi punca besar sekali orang tersebut pada kebenaran kerana hati-hati mereka telah dikhatar ataupun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Akhir sekali tuan semua, akhir sekali adalah Allah Ta'ala kata fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifanna alladzina la yuqinun. Okay, akhir sekali maknanya Allah Ta'ala arah Nabi. Sebab orang kafir ni, orang-orang tersik kebenaran ni banyaklah. Ada satu alasan ni. Kadang dia menguji ketahanan jiwa juga kan. Akhir sekali saya pesan, fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Sabarlah kita semua. Kan? Sabarlah dalam menjalani tugas sebagai seorang Muslim. Sabarlah berdepan ujian. Sabarlah berdepan dengan tumpahan manusia. Sabarlah menghadapi kerana syahwat. Sabar dan sebagainya kita semua. Sebab kita yakin kita kata inna wa'dallahi haqqun. Kerana janji Allah Ta'ala dia benar, pasti akan berlaku. Kan? Macam masa Nabi dulu katakan. Nabi dulu saya kata sabarlah, insya-Allah Tuhan akan diberi kejayaan. Kan Nabi jalan di kota Mekah 13 tahun dah tu semua di Mekah. Kan? Kepada berdepan ujian berbagai-bagai. Kan? Tuhan perintah supaya sabar. Dan jangan kata di sebalik sabar, apa insya-Allah inna wa'dallahi haqqun. Janji Tuhan nak bagi kebenaran, nak bagi kemenangan, janji Tuhan nak bagi apa dia, nak bagi kuasa dan sebagainya, pasti akan berlaku. Inilah tentu semua di antara depan kebukaan lain pada pendakwah lah. Ya, sebab apa pendakwah ni ataupun orang kerja Islam dia tak putus asa. Kan? Kalau kita dan orang mengubah tasir lah. Baik kata sikit lah. Tak, baik kata tak sebut cakap aku kau boleh kata aku boleh lain, dia kata kita mesti malah aku kan gitu. Tapi bagi orang yang benar-benar nak pada kebenaran biasa itu kan sabar sebab yakin Tuhan ni akan bantu benar dia kan. Macam dulu kan sabar nak sekali sabar benar. Macam kehidupan kita lah, kita sabar kerja sembang ngaji dua, lepas tu saya bagi kepada kita. Sebab itulah kalau kita nak seluruh kita tafsir kata ayat-ayat ini adalah sebagai motivasi kepada orang berjuang Islam lah, supaya dia teruskan perjuangan dan terus dengan prinsip dia kan. Sebab pasti Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Ini janji Tuhan.
Inna wa'dallahi haqqun, pasti janji Allah Ta'ala ini pasti akan berlaku. Tuhan janji kemenangan, Tuhan janji maknanya kehebatan dan sebagainya, pasti benar akan berlaku. Kita boleh tengok dalam sejarah tu. Kita bicara Nabi gitulah. Nabi ni kata bukan macam saya sebut tadi, bukan sehari dua terpaksa berdepan ujian yang berbagai-bagai. Ada semua sahabat kadang-kadang mati, ada semua sahabat kadang-kadang terpaksa derita dan sebagainya. Banyak berbagai-bagai penderitaan yang berlaku. Tapi akhir sekali kepada dia, Allah Ta'ala beri kemenangan. Allah Ta'ala beri kejayaan kepada dia. Saya nak kasih satu contoh tuan-tuan semua. Kisah yang berlaku dalam hadis yang begitu panjang lah. Kisah berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, iaitu orang Islam yang ditahu dalam parit. Kemudian parit itu penuh dengan api dibakar. Kerana mereka beriman. Akhir sekali tentu semua ramai pernah tunjuk lah bahawa raja kata kalau siapa yang nak selamat diri, dia kena apa? Dia kena tinggal Islam dia. Tapi semua tu berkatakan semua tunjuk lah kau. Nak pertahankan Islam. Last sekali sampai satu giliran budak orang tua dia ada anak soleh. Dia pegang anak dia memang pada dasarnya pada masa tu memang tak boleh kecil, tak boleh cakap sebab dia masa kecil sangat. Masa tu mak dia tak tahu asal dia sebut. Mana mak dia teragak-agak tuju. Bukan takut dah bimbang pada anak kecil. Pada masa tu Allah Ta'ala bagi kuasa kepada budak kecil. Itu saya kata kepada budak kata apa? Ya isbiri ya ummah fa inna mau'idatul jannah. Tiba-tiba anak kecil tadi, dia biasa dalam manusia tak sampai masa dia tak kecil. Jadi antara budak-budak yang diberi kuasa kecil pada masa kecil, beberapa orang yang sebut dalam hadis. Dia sampai akhir sekali mak dia yang nak tunjuk tak balik. Bukan takut pada api itu tak. Dia pada anak kecil ni, sayang pada anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala Maha Kuasa. Pada masa tu dia bagi kuasa kepada budak tu. Budak kata apa? Ya ummah isbiri ya ummah fa inna mau'idatul jannah. Sabarlah mak, kata dia, mak akan dapat syurga pahala dia. Dia bertunjuk lah. Tunjuk dia jaya walaupun kita nampak dia mati. Sebab apa? Dia jaya mempertahankan akidah. Dan sekali habuannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu maknanya kita adalah kerja-kerja kita ni, kita menemolek kita kena sabar lah. Atau budak-budak itu kan anak sabar. Dia kejut dia semua gabung. Satu masa dia tengok tak lagi kejayaan, dia jadi orang dan sebagainya. Kalau ke mana? Setiap hari kadang-kadang nak boleh bangun anak pagi-pagi ni semuanya tak akan mengepek kadang-kadang. Tapi lama-lama dia jadi orang hukum. Kita akan kesan hasil daripada kesabaran kita didik dia orang dan sebagainya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Dan akhir sekali saya kata kepada dia, wala yastakhiffanna alladhina la yuqinun. Susun apa dia ni? Dan jangan sekali-kali biarkan orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Tuhan itu menggelisahkan engkau. Bila orang kita jangan tutup area dia orang lah. Orang tak beriman pada Tuhan ataupun orang tak yakin, kadang-kadang dia kuasai hati kita kan. Kita jangan mudah terpengaruh dia. Teruskan perjuangan kita, teruskan kesabaran kita, teruskan kerja-kerja kita, teruskan jaga prinsip kita. Sebab gangguan dengan jalan ada semua. Ganggu orang yang tidak yakin kepada Allah Ta'ala kan. Banyak kadang-kadang macam apa dia ni, masa Nabi kan, kadang-kadang jumpa Nabi, aku nak tawakal ni kan. Jangan layan tu Nabi. Kalau layan benar-benar kita jadi rusak tu kita. Sebab tu kata wala yastakhiffanna alladhina la, janganlah orang-orang yang tidak yakin ni mengibatkan menggelisah. Jangan ikut dia. Jangan taat pada dia. Jangan tunduk pada kehendak dia kan. Kalau tunduk pada dia, kita rusak habis. Sabarlah dalam perjuangan, sabarlah dalam menjaga prinsip, sabarlah pada dia ni dalam tarbiyah dan sebagainya. Itulah lebih. Itulah tentu semua arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita lah, kepada Nabi dan kepada kita semualah. Tak sekali sahabat. Yang kedua pula ialah jangan diikut jejak langkah orang yang cuba nak sekat kita daripada sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kalangan orang yang tidak yakin ataupun orang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tentu semua apa lebih kurang yang kita bincang pada hari ini. Cuma saya nak buat rumus saya sekilas daripada awal sampai akhir. Di mana pun tempatnya daripada akhir dan tuas sana ada 4 kali dalam surah dia bincang. Pertama sekali kita bincang bahawa Allah Ta'ala di mana dia ada beberapa peringkat lah. Yang pertama sekali kita bincang bahawa tentang Allah Ta'ala, tentang apa, tentang apa dia ni, dia panggil apa, dia panggil mukjizat Quran.
di mana dia menceritakan tentang kemenangan Rom terhadap Parsi kan. Kita dah bawa ni daripada awal lagi bagaimana Quran, ini kebenaran Quran menyatakan bahawa di mana Rom akan dapat kemenangan kepada Parsi. Ini semua kita bincang dalam siri utama dulu. Yang kedua pula tentu semua dalam surah ini bincang tentang pertemuan antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dibawa oleh iman, kebatilan yang didokong oleh syaitan dan sebagainya. Dalam sejarah berlaku semua pertemuan. Pertemuan di antara orang yang buat kebenaran, kemudian orang yang menyebut kebatilan, bertemu sama tengah jalan. Yang sejarah kalau ada Fir'aun, Musa ada apa dia ni, pertemuan sama. Tapi pertemuan tu walaupun ketika awal dia dalam keadaan nampak raya macam kita bergerak kan, tapi kemuncak Allah Ta'ala beri kemenangan kita. Sebab itulah kebenaran berlaku mana pun dia akan diberi kemenangan oleh Allah. Macam dalam filem-filem ni kan, walaupun hero ni kena tiba dalam mana akhir sekali pun meninggal ke mana. Tak ada dalam cerita-cerita dah. Cerita yang benar dah jadi lumrah, jadi satu tetapan hati manusia. Kebenaran dan baik ni akan kekal betul macam. Itulah ke mana? Cerita Ramli dulu bukan itulah, cerita India itulah tuan-tuan semua dah. Dia berakhir dengan menang hero. Itulah ke mana? Itulah apa jadi kebenaran. Yang tiga yang kita bincang tentang Allah Ta'ala bawa tentang isu yang berlaku di hari akhirat. Isu ketiga tentang masalah akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala sedia bagi orang beriman, kemudian bagaimana Allah Ta'ala hukum orang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian minggu pula tuan-tuan semua antara benda yang bicara ialah tentang Allah Ta'ala bawa tanda kuasa dia. Allah Ta'ala bawa tanda kuasa dia melalui bekal, pertama sekali melalui alam-alam sekitar ataupun sekitar kan. Allah Ta'ala bawa kita tengok langit, tengok kepada kejadian-kejadian dan sebagainya. Itu semua adalah tanda bukti kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua pula ialah Allah Ta'ala bawa kepada kejadian kita manusia ni. Bagaimana Allah kuasa Tuhan kita dah bincang tadi. Kemudian yang akhir sekali yang kita bincang saat ni adalah Allah Ta'ala sebut tentang sikap orang kafir ni. Sikap orang kafir ni sebab apa dia tak beriman kepada Allah Ta'ala tak ada dia tak bukan lah. Bukan kerana tak benar tak, tapi kerana dia orang tak tunduk, hati dia ditutup oleh Allah Ta'ala, dia tak nak pada kebenaran. Akhir sekali Tuhan tak bagilah kebenaran itu dia. Dan akhir sekali lagi tuan-tuan semua yang kita baca tadi ialah dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku depan kita ni, kita minta supaya apa dia ni bersenjatakan dengan kesabaran. Arahan Allah Ta'ala, fasbir, sabarlah. Sabarlah kamu wahai Muhammad, sabarlah kamu wahai manusia, bahawa beriman. Sebab apa dia ni kemenangan, kejayaan, kelepasan dan sebagainya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu satu masa nanti. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang saya boleh buat rumusan inilah. Alhamdulillah hari ini kita dah selesai tafsir surah Rum. InsyaAllah akan datang kita akan bincang surah Al-Ankabut. Surah cerita banyak Al-Ankabut ni, surah cukup menarik lah. Kita akan tengok tentang kisah-kisah perjuangan orang dulu, Nabi Musa dan sebagainya. Dan tolonglah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. InsyaAllah kita akan rumuskan lagi tafsir kita ni pada masa-masa akan datang insyaAllah Ta'ala. Dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku kholi hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك